Konsep etika dan peradaban adalah perbincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Seterusnya adalah konsep etika, khususnya menguraikan pengertian dalam konteks sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Ia juga merujuk kepada impak kefahaman dan amalan konsep etika ketika disemaikan semasa zaman kolonial, pasca kolonial di luar Eropah. Akhir sekali, konsep peradaban berdasarkan susul masa pra-kolonialisme, kolonialisme dan pasca-kolonialisme, timur dan barat, perspektif agama dan juga kepercayaan. Etika berkaitan konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab, keadilan, iaitu analisis konsep-konsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan yang menyebabkan konsep-konsep tersebut. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dan kehidupan yang baik, bukan yang amalan. Interaksi dan sosialisasi antara tamadun, sama ada ia telah terganggu atau masih berterusan, sangat berkait dengan sistem kapitalis, globalisasi dan teknologi digital. Pertukaran idea dan nilai ini boleh membawa kepada masyarakat global yang lebih harmoni, tetapi ia juga boleh mengakibatkan perpecahan dan kehilangan tradisi dan adat tempatan. Kedatangan kuasa penjajah dari barat menandakan bermulanya pengaruh tamadun barat ke atas wilayah Melayu, termasuk Tanah Melayu. Portugis tiba pada tahun 1511, diikuti oleh Belanda pada tahun 1641 dan British pada tahun 1786. Pengaruh ini melangkaui sistem sosial dan ekonomi masyarakat sahaja dan mempunyai implikasi yang ketara terhadap struktur pentadbiran dan kerajaan negara. Walaupun Portugis dan Belanda tidak memberi kesan yang besar kepada negeri-negara Melayu selain Melaka, pengaruh mereka secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan istilah Melayu tertentu. Dengan kedatangan kuasa British, barulah pengaruh barat menjadi lebih menonjol, khususnya dalam sistem pemerintahan dan perkembangan sains. Ini termasuk peralihan ke arah memisahkan agama daripada politik yang mempunyai implikasi besar kepada pembinaan negara bangsa. Pengaruh barat turut mencetuskan usaha mengembangkan ajaran Kristian, seterusnya mendorong pendakwah Islam mempergiatkan peranan mereka di Tanah Melayu. Bertujuan untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan agama Kristian, pengaruh ini lebih tertumpu di Melaka dari tahun 1511 hingga 1641, iaitu selama 130 tahun. Kesan utama kewujudan masyarakat Serani iaitu perkahwinan campur. Portugis memperkenalkan sistem tulisan mil. Selain itu, terwujudnya perkataan pinjaman seperti jendela, almari, karfu, tuala palsu dan pelbagai lagi. Kedatangan Portugis telah membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kesan daripada kejatuhan Melaka membawa kepada kemunculan kerajaan Melayu Riau. Belanda telah menemukan Syarikat Hindia Timur Belanda VOC pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Selain itu, pihak Belanda cuba menguasai perdagangan kain di India dan juga biji timah di negeri-negeri Melayu. Pusat utama ialah di Betawi, Jakarta, Indonesia. Pada tahun 1641, Belanda telah menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan kerajaan Melayu Johor. Penjajahan Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun daripada tahun 1641 hingga tahun 1824. Belanda juga menyekat kapal dagang supaya berdagang di Betawi. Penjajahan Belanda berakhir dengan penjajahan Inggeris Belanda iaitu Perjanjian London pada tahun 1824. Penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Sedikit kronologi, 1786 Francis Light menduduki Pulau Pinang. Pada tahun 1819, Stamford Raffles menduduki Singapura. 1824 Perjanjian Inggeris Belanda yang mengesahkan pendudukan Inggeris di Tanah Melayu. Pada tahun 1825, persetiaan awal Kapten Henry Burney dengan Siam bagi menyekat pengaruh Siam di Perak dan Selangor. Pada tahun 1826, perjanjian Burney ditandatangani antara Inggeris dengan Siam. Singapura, Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah negeri-negeri Selat. Pada tahun 1841, James Robb mengambil Sarawak. Pada tahun 1874, perjanjian pangkur dan campur tangan Inggeris berlaku di Perak. Berlaku campur tangan di Selangor dan juga Sungai Ujong. Pada tahun 1875, Brunei menyerahkan Sabah kepada British. Tahun 1888, campur tangan Inggeris di Pahang. 1896, Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang disatukan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Perjanjian Bangkok ditandatangani di mana Siam menyerahkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis kepada Inggeris dan membentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pada tahun 1914, Johor telah menerima penasihat British yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahida Sebentar Ulua. Hari ini saya akan berkongsikan tentang agama dan kepercayaan. Seperti apa yang kita semua tahu bahawa agama dan kepercayaan sangat berkait rapat antara satu sama lain.
Kedua-dua hal ini memainkan peranan yang sangat penting dan mempengaruhi dari segi rohani dan juga jasmani dalam diri seseorang manusia itu. Hal ini dikatakan demikian kerana agama dan kepercayaan yang ada dalam diri seseorang itu mampu membentuk seseorang dan cara pemikiran serta sahsiah yang terbaik dalam diri seseorang manusia. Kerana hal ini dikatakan kerana kita dapat lihat bahawa setiap individu mempunyai kepercayaan, namun tidak kesemua daripada mereka mempunyai agama. Perkara ini terjadi kerana walau kepercayaan atau agama saling berkaitan, namun dua perkara ini adalah membawa maksud yang berbeza. Pertama sekali, maksud agama dengan lebih jelas ialah kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu yang gaib dan sakti seperti Allah, dan juga amalan dan institusi yang berkaitan dengan amalan tersebut. Bagi maksud kepercayaan pula, kepercayaan merupakan harapan dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu lain akan kejujuran, kebaikan dan kesetiaan. Kini saya akan berkongsikan tentang agama yang lebih memfokuskan yang berada di Malaysia dan juga kepercayaan mereka. Pertama sekali, saya akan berkongsikan tentang agama Islam dan kepercayaan mereka. Umum mengetahui bahawa agama Islam merupakan agama yang majoriti yang dianuti oleh rakyat di Malaysia. Buktinya terdapat 61.3% daripada jumlah penduduk Malaysia datang daripada mereka yang beragama Islam. Agama Islam dapat didefinisikan sebagai Al-Islam, iaitu seseorang manusia yang bersaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan mempercayai bahawa Nabi Muhammad itu pesan Allah. Kepercayaan bagi mereka menganuti agama Islam adalah mereka percaya bahawa tiada Tuhan yang disembahkan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesan Allah. Bukan itu sahaja, mereka juga percaya pada rukun iman dan rukun Islam yang terbahagi kepada 6 dan 5 perkara. Seterusnya, saya akan berkongsikan tentang agama yang kedua terbesar di pelosok dunia, namun merupakan agama ketiga yang terbesar di Malaysia, iaitu agama Hindu dan kepercayaannya. Agama Hindu merupakan agama tertua yang dikatakan sebentar tadi, dan di Malaysia merupakan agama ketiga terbesar kerana terdapat 6% sahaja daripada jumlah penduduk Malaysia yang datang daripada mereka yang beragama Hindu. Agama Hindu ialah satu sistem agama politeistik yang asalnya dari negara India. Kepercayaan agama Hindu ini pula ialah mereka menggunakan bunga semasa upacara sembahyang. Mereka juga mengamalkan kepercayaan terhadap dewa dan dewi yang terdapat dalam keagamaan Hindu seperti Vishnu, Shiva, Ashwin dan lain-lain. Mereka juga mempercayai bahawa terdapat balasan baik dan buruk selepas kematian. Kini saya akan berkongsikan tentang agama yang terakhir yang juga menjadi fokus di dalam Malaysia dan tentang kepercayaan mereka, iaitu agama Buddha dan kepercayaannya. Seterusnya, agama Buddha merupakan agama yang berada di tempat kedua terbesar majoriti rakyat di Malaysia. Buktinya, sebanyak 19% daripada jumlah penduduk Malaysia datang daripada mereka yang beragama Buddha. Dengan kira-kira 470 juta pengikut, para sejarah menganggap bahawa agama Buddha merupakan sebagai salah satu agama utama di dunia. Dari segi kepercayaan mereka pula, bagi mereka yang beragama Buddha, mereka akan membakar dan menggunakan colok ketika melaksanakan ibadat mereka. Bukan itu saja, kebiasaannya penggunaan colok ini digunakan oleh masyarakat Cina dalam upacara keagamaan, terutamanya di hadapan patung Buddha mereka, gambar nenek moyang, bagi mendoakan ahli keluarga mereka yang sudah tiada atau kepada dewa mereka, serta di perkuburan bagi ahli keluarga yang sudah meninggal dunia. Selain digunakan bagi tujuan istiadat keagamaan, colok juga digunakan sebagai aromaterapi untuk tujuan meditasi kaum Buddha dan sebagai pewangi rumah. Selain itu, mereka yang beragama Buddha juga akan membaca atau melakukan meditasi berdasarkan ajaran agama Buddha yang mereka percayai. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia Sofia binti Azmi dan nama pelajar saya IWA 2022888082. Seterusnya saya akan menerangkan apa itu kolonialisme dan pasca kolonialisme. Apakah itu kolonialisme? Kolonialisme adalah salah satu amalan yang telah digunakan oleh negara berkuasa untuk mengawal atau mengambil alih negara yang kurang berpengaruh. Ini adalah kerana mereka ingin mengambil atau menggunakan sumber mereka bagi meningkatkan kuasa dan kekayaan negara mereka sendiri. Oleh itu, jenis penjajahan ini juga telah dikenali sebagai sistem yang menggambarkan peluasan ke atas wilayah kecil, rakyat dan sepadan sesebuah negara itu.
Oleh itu, negara-negara yang mempunyai pengaruh yang luas ini juga ingin memonopoli ekonomi mereka melalui buruh, sumber bahan mentah dan produk lain yang boleh membawa keuntungan kepada negara mereka sendiri. Selain itu, penjajahan ini juga telah dilakukan bagi meluaskan atau memperkenalkan nilai budaya mereka kepada negara yang telah mereka jajahi. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mereka meningkatkan kuasa penjajah bagi menunjukkan kuasa kolonial adalah sebuah kuasa yang boleh mengambil mana-mana negara yang mereka hendaki. Seterusnya, apakah itu pasca kolonialisme? Pasca kolonialisme pula merujuk kepada aliran materialisme, positivisme dan individualisme. Namun, pengertian tamadun pasca kolonial ini yang bercampur dengan Melayu Islam, orang asli China dan Malaysia India adalah kajukan dunia kontemporari. Sekaligus ia telah melahirkan kesempatan sosial dan pengurusan hyperkebabian pada ketika ini. Oleh itu, zaman pasca kolonialisme juga merupakan era moden, iaitu selepas berlakunya penjajahan kolonialisme. Selepas berlakunya penjajahan kolonialisme, telah berlakunya gabungan etika dan peradaban antara era pra-kolonialisme dan kolonialisme yang telah membawa kepada etika moden sehingga ke hari ini. Bagi etika moden yang telah dikatakan adalah adab, ada istiadat, ada resam, etika, etos dan etiket. Selain itu, masyarakat juga telah banyak menerima variasi dan pencampuran bersih etika secara langsung ataupun teknologi. Oleh itu, dapat kita lihat bahawa masyarakat pada masa kini juga sudah menerima pelbagai jenis etika. Hal ini juga dikatakan kerana pengaruh etika yang telah dibawa oleh penjajah pada zaman kolonialisme. Sekian sahaja dari saya. Konsep peradaban. Konsep peradaban adalah satu kajian yang bersifat pelbagai yang telah sering dibincangkan oleh para ilmuwan. Ia merupakan satu bidang yang punya disiplin yang pelbagai dalam aspek kemajuan yang dicapai oleh manusia sama ada berbentuk mentalisme, spiritual, positivisme dan ekologisme. Konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, peribumi, Indochina dan India Malaysia, kacukan peradaban sedunia kontemporari melahirkan ancaman sosial dan mengurus server diversity pada masa kini. Sedia pandangan ini berbeza mengikut agama dan kaum masing-masing. Pandangan ini pula biasanya adalah berdasarkan ideologi, falsafah serta pandangan mereka. Menurut pandangan J.S. Peneba dalam penulisannya pada tahun 1930 yang menyatakan bahawa hubungan sosial dan politik adalah adat, bukan undang-undang. Hal ini kerana adat dan kuasa berkait rapat dengan agama. Justeru, keteraman sosial tidak terletak pada undang-undang, tidak peribadi dan hak individu. Tetapi, atas kuasa peribadi dan kewajipan adat, kuasa dan adat yang diperlui keizinan mereka bukan dari akal tetapi dari agama. Kolonialisme merujuk kepada perkembangan kekuasaan sesebuah negara ke atas wilayah di luar batas negaranya. Selalunya, pihak atau kuasa yang mengamalkan konsep kolonialisme dalam mengembangkan empayanya akan mencari dominasi ekonomi dari sumber, tenaga kerja dan pasaran wilayah tersebut selain dari faktor muka bumi dan kekayaan sumber asli dan bahan mentah di negara yang dijajah. Istilah ini juga merujuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahawa moral dari pihak penjajah lebih hebat daripada pihak yang dijajah. Pendukung kolonialisme berpendapat bahawa tindakan penjajah yang dilakukan menguntungkan negara yang dijajah dengan perkembangan ekonomi dan infrastruktur juga politik demokrasi yang dikatakan lebih adil. Mereka menjadikan negara bekas jajahan seperti Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, Hong Kong dan Singapura sebagai contoh kejayaan selepas waktu pasca kolonialisme. Kolonialisme memindahkan kekayaan dari daerah penjajahan. Pengkritik pasca kolonialisme pula berpendapat kolonialisme telah merosakkan sistem politik, psikologi dan moral negara yang dijajah. Neokolonialisme ialah amalan geopolitik menggunakan kapitalisme, globalisasi perdagangan dan imperialisme budaya untuk mempengaruhi negara sebagai ganti sama kawalan tentera ada secara langsung atau kawalan politik secara tidak langsung seperti imperialisme dan hegemoni. Pasca kolonialisme pula merujuk kepada aliran materialisme, positivisme dan individualisme. Konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, pribumi, etnik Cina dan India Malaysia, kacukan peradaban sedunia kontemporari sehingga melahirkan kerencaman sosial dan menguruskan super diversity pada masa. Impak kolonialisme dan pasca kolonialisme dari perspektif peradaban. Pengenalan sistem persekolahan Venezuela iaitu sekolah Melayu, Cina dan India.
Gaya dan cara pemikiran orang Melayu lebih terbuka, kepercayaan kepada perkara-perkara yang tiada sandaran dan mempunyai asas adalah berkurangan di kalangan masyarakat tempatan. Sistem demografi tanah Melayu berubah ke arah yang lebih baik daripada kawasan kampung menjadi kawasan bandar disebabkan perkembangan pesat beli timah. Pengenalan dasar ekonomi baru bagi merangsang dan merancangkan ekonomi negara. Dan yang terakhir, kemajuan dari aspek pengangkutan seperti pembinaan kereta api banyak memberi manfaat kepada penduduk tempatan. Konsep pemikiran Eropah merujuk kepada pelbagai idea etika, falsafah dan saintifik yang muncul iaitu dibangunkan di Eropah sepanjang zaman. Pemikiran Eropah terbahagi kepada 3 zaman: zaman sebelum Enlightenment, zaman semasa Enlightenment, zaman selepas Enlightenment. Zaman sebelum Enlightenment, sejarah pemikiran Eropah zaman sebelum Enlightenment adalah topik merangkumi perkembangan idea-idea etika, falsafah dan saintifik di Eropah dari zaman purba hingga abad ke-18. Terdapat 3 zaman pada zaman sebelum Enlightenment. Yang berikut adalah zaman gelap, iaitu tempoh penurunan dan ketidakstabilan di Eropah selepas kejatuhan Empire Rom yang dicirikan oleh perang, kelaparan, penyakit dan kekurangan pendidikan, perdagangan dan pentadbiran. Gereja dan pendeta mempunyai peranan yang dominan dalam mengawal, membentuk kehidupan dan kepercayaan rakyat. Para penguasa mempunyai kuasa mutlak ke atas subjek mereka. Yang kedua ialah zaman Renaissance. Tempoh kelahiran semula dan kebangkitan seni budaya, pembelajaran dan penerokaan di Eropah dari 14 hingga abad ke-16. Ulama dan ahli falsafah mula mempersoalkan kuasa dan dogma gereja dan mereka mencari kaedah yang rasional dan empirikal untuk memahami dunia semula jadi. Mereka dipengaruhi oleh penemuan semula teks klasik dan hubungan antara tamadun Islam. Perdagangan dan pemerdagangan berkembang dan bandar-bandar baru muncul sebagai pusat inovasi dan kreativiti. Yang terakhir ialah zaman reformasi, iaitu pergerakan agama yang mencabar rasuah dan penyalahgunaan gereja Katolik yang membawa kepada kemunculan pelbagai mazhab Protestan di Eropah dari abad ke-16 hingga abad ke-17. Para pergerakan agama menghancurkan hubungan yang lebih peribadi dan langsung dengan Tuhan. Berdasarkan nurani kitab suci dan individu, mereka juga mengkritik kuasa politik dan ekonomi gereja dan gangguannya dalam hal ehwal sekular. Sejarah pemikiran Eropah zaman semasa Enlightenment. Sejarah pemikiran Eropah semasa Enlightenment adalah topik yang merangkumi kemunculan dan perkembangan idea-idea etika, falsafah dan saintifik di Eropah pada abad ke-18. Beberapa ciri utama dan pengaruh pemikiran Eropah semasa Enlightenment adalah penolakan tradisi kuasa dan tahayul sebagai sumber pengetahuan dan moral, empirisme, keraguan, toleransi dan kemajuan sebagai prinsip panduan urusan manusia. Cabaran absolutisme, feudalisme dan penindasan agama sebagai bentuk organisasi politik dan sosial, dan advokasi demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, kesamaan, persaudaraan dan nasionalisme sebagai cita-cita pemerintahan dan kewarganegaraan. Kemajuan sains menjadi seperti fizik, kimia, biologi, astronomi dan matematik, dan penerapan kaedah saintifik dan penemuan kepada pelbagai bidang pendidikan dan inovasi. Kemunculan sains sosial seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, sejarah dan perkembangan teori dan konsep baru untuk menjelaskan peningkatan tingkah laku manusia dan masyarakat. Kewujudan seni dan budaya seperti kesusasteraan, puisi, muzik, lukisan, patung, seni bina, ekspresi kreativiti. Sejarah pemikiran zaman selepas Enlightenment. Enlightenment yang merangkumi dari abad ke-17 hingga awal abad ke-19 adalah tempoh kebangkitan intelektual dan kebudayaan yang membawa perubahan ketara dalam pemikiran Eropah. Selepas Enlightenment, pemikiran Eropah terus berkembang dalam pelbagai arah bertindak balas terhadap perkembangan sosial, politik dan teknologi. Satu pergerakan penting yang muncul selepas Enlightenment adalah Romanticism yang menolak penekanan Enlightenment terhadap sebab dan sebaliknya meraihkan kuasa emosi, institusi dan imajinasi
Romanticism adalah tindak balas terhadap rasionalism dan materialism, enlightenment dan disirikan oleh tumpuan kepada alam individu dan rohani. Satu lagi perkembangan penting dalam pemikiran Eropah selepas Enlightenment adalah kebangkitan modernisme yang menolak bentuk dan nilai tradisional yang memihak kepada eksperimen dan inovasi. Karyawan dan penulis moden berusaha untuk memecahkan masa lalu dan mencipta bentuk ekspresi baru yang mencerminkan dunia yang cepat berubah di sekeliling mereka. Pada masa yang sama, perubahan politik dan ekonomi di Eropah menimbulkan ideologi dan pergerakan baru seperti sosialisme, komunisme, fasisme dan liberalisme. Pergerakan ini mencerminkan ketidaksamaan sosial dan ekonomi yang semakin meningkat di Eropah dan keinginan untuk pembaharuan politik dan ekonomi. Pada abad ke-20, Eropah digegarkan oleh dua peperangan dunia yang mempunyai kesan yang mendalam terhadap pemikiran Eropah. Kengerian perang membawa banyak orang untuk mempersoalkan kepercayaan Enlightenment dalam sebab dan kemajuan dan mencari cara baru untuk memahami dunia. Sebagai contoh, existentialism muncul sebagai tindak balas terhadap rasa putus asa dan tidak bermakna yang banyak dirasakan selepas perang. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, pemikiran Eropah terus berkembang sebagai tindak balas terhadap cabaran sosial, ekonomi dan teknologi baru. Sebagai contoh, postmodernism muncul sebagai tindak balas terhadap kegagalan modernisme yang dirasakan dan berusaha untuk membongkar naratif dominan dan struktur kuasa masyarakat moden. Pengaruh peradaban Timur Tengah. Pengaruh peradaban Timur Tengah telah menyebabkan perubahan yang agak besar ke atas alam Melayu pada kurun ke-7. Pengaruh ini bermula dengan kedatangan saudagar-saudagar semenanjung Tanah Arab untuk menjalinkan hubungan perniagaan dengan masyarakat alam Melayu pada ketika itu. Peradaban bermula dipelak dengan terbentuknya kerajaan Islam yang pertama yang diketuai oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Kebangkitan kerajaan Pelak telah memberikan gambaran baru terhadap wilayah Nusantara sebagai bakal wilayah kekuasaan Islam. Kerajaan Pelak berdiri di atas dua dinasti, iaitu Raja Dinasti Said dan Dinasti Johan. Kerajaan ini terpaksa menghadapi pelbagai konflik seperti serangan daripada kerajaan Sriwijaya dan berhadapan dengan konflik Sunni dan Syiah. Walaupun dihimpit dengan pelbagai konflik dan masalah, kerajaan Pelak tetap bangkit untuk menjadi pusat institusi pendidikan dan pengembangan dakwah yang terpenting di Nusantara. Seorang pedagang berbahasa Itali iaitu Marco Polo telah mencatatkan bagaimana hukum-hukum syariat telah berkuat kuasa di negara ini pada tahun 1292 Masihi. Pada tahun 1049 Masihi, kerajaan Islam juga terbentuk di pesisir pantai utara Sumatera yang dipanggil Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam yang pertama dan terawal yang terbentuk di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Imam Silu atau nama gelarannya Malikus Soleh pada tahun 1267 Masihi. Terdapat pelbagai bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan kewujudan Kerajaan Samudra Pasai seperti penemuan runtuhan bangunan pusat kerajaan samudera di Desa Beringin, Sumatera. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Raja Pasai yang pertama iaitu Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh adalah nama gelaran bagi Morasilu. Setelah ia masuk Islam yang bermaksud Malik yang Soleh. Baginda merupakan Sultan Islam yang pertama di Indonesia. Baginda telah memerintah lebih kurang 29 tahun dari tahun 1297 Masihi hingga 1326 Masihi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Pelak. Raja pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh. Kemudian diikuti pula dengan pembentukan kerajaan Islam di Melaka pada tahun 1262 Masihi dengan pengislaman Raja Melaka iaitu Raja Iskandar Shah atau Parameswara. Tangan Islam telah membawa pelbagai perubahan di alam Melayu dari segi sosial dan politik. Sebagai contoh, institusi masjid yang diperkenalkan oleh peradaban Timur Tengah telah menjadikan ia sebagai pusat sosial yang terpenting pada zaman dahulu. Masjid merupakan salah satu binaan yang digunakan dalam pelbagai kegunaan seperti pusat pengumpulan ilmu, institusi pendidikan dan tempat beribadah bagi masyarakat Islam. Bangunan masjid ini mempunyai ciri-ciri Islamik dan membawa maksud ia yang tersendiri. Bentuk kubah masjid membawa maksud langit yang memayungi kehidupan manusia. Lampu-lampu yang terdapat di dalam masjid pula melambangkan bintang-bintang di langit dan lantai masjid pula melambangkan bumi itu sendiri.
dalam setiap masjid mempunyai ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menggunakan seni kaligrafi atau khat yang diukir atau diletakkan pada mihrab, mimbar, lingkar atau lengkung tiang. Selain itu, terdapat juga ciri-ciri Islam pada bidang yang lain seperti permukaan batu nisan. Permukaan batu nisan ini biasanya dilihat pada terdapat tulisan yang dipahat daripada ayat Al-Quran serta ajaran Islam yang menekankan tentang hukum dan tasawuf. Kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada sudut pemakaian masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu mula mengenakan pakaian lebih menutup aurat yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam juga telah menetapkan larangan terhadap memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera terhadap lelaki dan bertukar kepada kain samarinda sebagai ganti. Masyarakat Melayu juga dipengaruhi oleh cara berpakaian dari budaya peradaban Timur Tengah. Contohnya, imam masjid dapat dilihat mengenakan jubah dan kain serban hasil daripada mengikuti masyarakat Arab. Sehubungan itu, masyarakat Melayu turut menghasilkan songkok dan kopiah sebagai aksesori. Tangan pengaruh Timur Tengah juga membawa perubahan kepada politik di alam Melayu. Pengislaman raja-raja telah menjadikan pentadbiran dan politik berubah. Sistem raja dalam agama Hindu telah bertukar kepada konsep sultan dalam agama Islam. Hal ini kerana dalam agama Hindu, raja dianggap sebagai bayangan tuan atau dewa raja. Akan tetapi dalam agama Islam, sultan adalah manusia biasa tetapi diberikan kemuliaan kerana peranannya sebagai ketua agama dan pentadbir seperti yang dijalankan di dalam sistem kekhalifahan pada zaman dahulu. Sultan merupakan ketua tertinggi di dalam hierarki pentadbiran bagi melindungi agama dan adat. Sultan bertanggungjawab menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara bagi memudahkan pentadbiran sama ada dari segi penyebaran dan pelaksanaan hukum-hukum. Akhir sekali, Sultan juga bertanggungjawab memperkenalkan dan melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum syariah dalam pentadbirannya bagi menjamin keadilan dan kesesamaan. Hukum Kanun Melaka dan Hukum Laut Melaka adalah contoh undang-undang Islam yang bertulis bagi menggantikan Undang-Undang Melayu Tempatan. Undang-undang yang diterapkan agama Islam mengandungi hukum syariat Islam dan dikuatkuasakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Antara hukuman yang dikenakan ialah hukuman mencuri, membunuh dan zina. Selain itu, dimuatkan juga peruntukan tentang soal nikah kahwin, pembagian pusaka atau faraid, hal yang berkaitan dengan muamalah seperti jurusan agama dan sebagainya. Juga dilaksanakan menurut sistem Islam. Mereka juga menggunakan sistem mufti atau alim ulama sebagai penasihat kepada sultan dalam al-ehwal agama Islam bagi menggantikan para sami yang sebelumnya menjadi penasihat Raja Hindu Kuda. Pengaruh peradaban barat. Peradaban barat telah memberikan impak yang signifikan pada tanah Melayu baik secara positif maupun negatif. Impak-impak tersebut dapat terlihat dalam pelbagai aspek kehidupan tanah Melayu termasuk dalam bidang pendidikan, sistem politik, pembangunan infrastruktur, lingkungan dan identitas budaya. Antara negara yang pernah menjajah tanah Melayu seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Mereka memberi impak yang besar terhadap cara hidup orang Melayu. Sebagai contoh, apabila British menjajah tanah Melayu pada tahun 1948, mereka membawa masuk agama yang berbeza yang juga mengubah cara orang Melayu berfikir tentang agama. Selain itu, British juga memasuk pelbagai jenis teknologi yang memberi impak besar kepada cara hidup orang Melayu sekarang. Sebagai contoh, British memperkenalkan elektrik kepada orang Melayu yang telah mengubah cara hidup mereka. Kesan penjajahan barat yang pertama ialah Portugis. Impak dari segi ekonomi, Portugis telah membina kota Formosa di Melaka atau dikenal sebagai Porta de Santiago yang berbuah maksud yang termasyhur pada tahun 1911. Sebaik saja menama Melaka. Kota Formosa terletak di Ibanah Hilir, Melaka dan bersebelahan dengan gereja St. Paul dan replika Istana Kustan Melaka. Kota Formosa juga merupakan seni bina yang lama dibina dan masih ada di Asia. Selain itu, kesan-kesan daripada penjajahan barat dari segi sosial pula. Peninggalan penjajahan Portugis di tanah Melayu ialah wujudnya kaum Ursia, iaitu perkahwinan antara orang Portugis dengan masyarakat Melayu sehingga lahirnya masyarakat Serani yang beragama Kristian di Melaka. Portugis juga mewujudkan perkataan-perkataan seperti almari, garpu, palsu serta tuala yang asalnya daripada perkataan Portugis dan memperkenalkan sistem tulisan rasmi kepada masyarakat Melayu. Tambahan pula, Portugis juga meninggalkan kesan seperti peninggalan bangunan seperti betel-betel Portugis dan penyebaran serta perkembangan agama Kristen atau Katolik yang dikuasai oleh Franciscus Xaverius dan perkembangan muzik roncong yang berasalnya dari Portugis. Kesan yang penting ialah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka dan membawa kepada kemunculan Kerajaan Melayu Riau
Namun demikian, pengaruh yang tidak berkesan. Impak kedatangan penjajahan Belanda pula dari segi politik, Belanda telah melakukan perdagangan di tanah Melayu dan berjaya mengembangkan perdagangan mereka dengan pesat. Pada 20 Mac 1602, hal ini telah mendorong pedagang-pedagang Belanda untuk menubuhkan Syarikat Bersatu Hindia Timur atau Verenigde Oost-Indische Compagnie yang dikenali sebagai VOC. Penubuhan VOC ini bertujuan untuk memonopoli perdagangan biji timah dan menguasai perdagangan rempah. Selain itu, Belanda membina pusat pelabuhan perdagangan di Betawi. Ini menyebabkan pelabuhan di Melaka mengalami kemerosotan dan semakin dilumpuhkan. Belanda semakin kuat kerana negara itu masuk campur dalam masalah istana seperti penggantian takhta, urusan pentadbiran dan ekonomi. Pada tahun 1650, Belanda telah membina bangunan sebagai penempatan Rasmi Gubernur Belanda dan Timbalan Gubernur, iaitu bangunan statut. Belanda telah menyerahkan Melaka kepada pihak British dengan syarat pihak British perlu memberikan bengkah hulu kepada mereka. Dari sudut sosial, peninggalan kubur Belanda yang terkenal yang terletak di Bandar Hilir, Melaka, iaitu bersebelah dengan replika Istana Kesultanan Melaka. Impak penjajahan British dari segi politik ialah penduduk Melayu mula bersatu padu dan menubuhkan persatuan-persatuan seperti Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Kelantan, Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Perak dan sebagainya. Dengan adanya perantangan orang Melayu ini secara besar-besaran terhadap Malayan Union pada tahun 1946, maka terbentuknya Parti UMNO pada tahun 1948 di Tanah Melayu. Dari sudut ekonomi, British memperkenalkan penggunaan mata wang kertas bagi negeri-negeri Selat di bawah Lembaga Pesuruhjaya Wang di Tanah Melayu. Dan wang ini digunakan untuk membeli barang keperluan maupun kemauan. Selain itu, British juga telah memperkenalkan sekolah Inggeris yang pertama, iaitu Penny Free School kepada penduduk Melayu, termasuk sekolah-sekolah lain seperti sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Melayu. Perubahan sekolah Inggeris telah membuka peluang yang besar kepada penduduk Melayu untuk belajar dengan lebih mendalam dalam bahasa Inggeris dan berpeluang untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, sebelum penjajahan British, sektor perubatan orang Melayu ketika itu menggunakan perubatan secara tradisional, iaitu menggunakan bomoh dan pawang bagi menyembuhkan segala penyakit. Namun selepas penjajahan British memperkenalkan sistem perubatan moden, iaitu seperti klinik, jururawat, doktor, pusat-pusat kesihatan. Hal ini membolehkan pusat-pusat kesihatan ini dapat diperluaskan di kawasan bandar dan luar bandar. British juga telah membina kemudahan infrastruktur di Tanah Melayu seperti jalan kereta api, pelabuhan dan kemudahan jalan raya. Dengan adanya pentadbiran sekolah, kelengkapan telegraf dan lain-lain, kawasan ini telah dijadikan sebagai pusat pentadbiran sosial. British mau masuk buruh dari China, India ke Tanah Melayu serta mengambil alih ekonomi dagangan pantai barat dan timur. British memperkenalkan ekonomi dagangan seperti perlobongan dan pertanian bagi melibatkan pengeluaran dan pemasaran. Hal ini menyebabkan buruh-buruh dari China dan India terpanggil untuk mencari rezeki dengan bekerja di lombong biji timah dan ladang getah kepunyaan British di Tanah Melayu. Setelah kemasukan buruh-buruh dari China dan India, akhirnya mereka menjadi penduduk tetap di Tanah Melayu, dan disebabkan itu negara Malaysia kini menjadi berbilang kaum. Selain itu, sebelum kedatangan British, penduduk Tanah Melayu tinggal di kampung-kampung dan sepanjang sungai dan kawasan pedalaman. Mereka menjalankan kegiatan harian mereka secukup hidup dengan menangkap ikan, memungut hasil hutan dan bertani. Setelah kedatangan British, mereka mengubah demografi Tanah Melayu apabila wujudnya kawasan bandar besar akibat perkembangan pesat penumbuhan biji timah dan getah di Tanah Melayu. Masyarakat Tanah Melayu juga mempunyai sistem pendidikan mereka sendiri, iaitu pendidikan agama dan mempelajari di sekolah pondok. Justru itu, British telah mengenalkan sistem tulisan Rumi dengan selain tulisan Jawi yang telah pernah digunakan oleh penduduk Melayu pada ketika itu. Oleh yang demikian, tulisan Rumi dan bahasa Inggeris masih digunakan sehingga kini di negara Malaysia.